Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hingga ke katanya kita ambil mulalah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala man anzara bin nari wa basyara bil jinan. Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji, segala puji ataupun puji-pujian, bermula puji-pujian itu berhak ataupun tertentu milik bagi Allah Ta'ala. Puji-pujian mana? Puji-puji ni puji-puji yang empat jenis itu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis tu puji-puji empat jenis tu. Empat jenis puji tu. Puji qadim bagi qadim makna Allah tu puji dia sendiri, puji zat dia sendiri dalam Quran tu. Mana-mana ayat Quran yang menunjukkan Allah itu memuji diri dia sendiri, maka tu puji qadim bagi qadim. Yang kedua puji qadim bagi hadis, iaitu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-Nya di dalam Quran tu lah. Yang ketiga puji, ni kita sebut dah dulu ni jadi kita lalu dulu buat sambung. Puji hadis bagi qadim, seperti kita sebut alhamdulillah itulah, makhluk memuji Allah. Dan puji hadis bagi hadis, iaitu puji makhluk kepada makhluk. Zaid itu baik, tu puji. Semua keempat-empat puji ni hakikatnya kembali kepada Allah. Situ Allah mana? Tengok sebut pula kata ayat dia ni, allazi tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Yang mengurniakan, Allah mana? Allah yang mengurnia ke atas kita dengan nikmat Islam dan iman. Dengan nikmat Islam dan iman. Iaitu Allah yang memberi kita nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat ni ialah nikmat ni lah barang yang bersedak-sedak dengan dia itu panggil nikmat. Kalau dalam bahasa Melayu, barang yang bersedap-sedap dengan dia itu dipanggil nikmat. Nikmat dan rahmat ni dia sama pada makna dia, cuma berbeza pada nisbah. Mana berbeza pada nisbah? Kalau iktibar kita menerima, kita menerima nikmat tu, maka dia panggil nikmat. Kalau iktibar daripada Tuhan, iktibar Allah beri tu, maka Allah tu beri rahmat. Benda samanya rahmat dengan nikmat ni sama. Macam makhluk lah, makhluk makhluk alam
benda lagi hadis. Tu semua tu benda yang sama je. Kita belaka makhluk pun kita, alam pun kita, hadis pun kita. Lagi semua tu benda yang sama tapi berbeza pada nisbah. Kalau nisbah dijadikan dipanggil makhluk. Kita dijadikan. Dijadikan siapa yang menjadikan? Allah. Allah tu panggil khaliq, kita dipanggil makhluk. Kalau nisbah kita ni jadi dalil bagi kata wujud Allah, maka kita dipanggil alam. Alam. Faham? Nisbah pada kita ni baru, tidak koding, dipanggil hadis. Faham? Tu benda sama je. Sama juga nikmat dengan rahmat tadi. Nikmat dengan rahmat. Dengan nikmat Islam dan iman. Islam Islam dan iman ni kalau dia mari suku-suku, makna dia sama. Islam itu iman. Kalau dia mari satu-satu, dia tak mari, dia mari dengan Islam saja, tidak mari dengan iman, maka makna dia sama, iman dan Islam tu. Faham? Tapi kalau dia mari dua-dua macam gini, dia mari dengan dua-dua belaka. Dalam satu jumlah tu mari dua-dua, iaitu dengan nikmat Islam dan iman, maka makna dia berbeza. Makna dia berbeza dah. Bila makna berbeza, apa itu makna Islam? Islam tu dia berkait dengan amalan syariat kita ni. Adapun iman dia berkait dengan kepercayaan kita, etikad kita. Tu beza. Tapi kalau hidup suku-suku, kalau kita sebut Islam tanpa sebut iman, dalam Islam tu ada iman, iman tu, dan kita sebut iman tanpa sebut Islam, maka dalam iman tu ada Islam. Islam itu iman, iman itu Islam. Tapi kalau mari dua-dua, beza lalu dah masuk dia. Faham? Islam ni hak berkait dengan syariat, amalan syariat kita ni, dan iman ni hak berkait dengan kepercayaan ataupun etikad kita tu. Habis. Ni sebab lepas dah tu. Wassalatu wassalamu, dan bermula selawat dan salam, ala man anzara bin nari wa basyara bil jinani. Nazilani yang turun keduanya di atas mereka, di atas orang yang memberi peringatan dengan neraka, dan memberi memberi khabar gembira dengan syurga. Ni selawat dan salam ni dia kalau dalam ilmu badik ni panggil min babil khabariyati lafzan wa du'aiyati ma'nan. Makna apa tu jumlah khabar, nak khabar, nampak macam nak khabar, tapi kalau makna dia, kalau kita nak pasang makna wassalatu wassalam, makna dia moga-moga. Makna dia dengan makna doa. Maknanya kita wassalatu wassalam, bila sebut wassalatu wassalam dengan makna ni kita berdoa supaya Allah memberi rahmat dan kesejahteraan ke atas orang yang memberi peringatan. Siapa orang memberi peringatan? Nanti disebut lepas dia tu iaitu Sayyidina Muhammadin. Orang yang memberi peringatan tu yang memberi peringatan dengan neraka dan memberi kabar gembira dengan syurga itu ialah Sayyidina Muhammadin. Baginda penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ni, as-salah ni makna dia rahmatun makrunatun bitta'zimi, iaitu rahmat. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim, dengan membesarkan. Tu makna as-salah. Selawat ni kalau datang daripada Allah, maka dipanggil dimakna je rahmat. Tapi kalau datang daripada malaikat, tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Kalau Allah berselawat, maknanya Allah memberi rahmat. Bukan makna Allah mengucapkan selawat supaya kita ni maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Tak sama Allah dengan makhluk. Bukan supaya kita mengucapkan selawat dengan lidah.
Kalau kata Allah mengucapkan selawat gitu, salah. Sebab seolah-olah kata Allah itu ada lidah. Ada lidah tu. Adapun Allah berselawat dengan makna Allah memberi rahmat. Adapun malaikat berselawat maknanya malaikat itu beristighfar kepada Nabi itu. Istighfar kepada Nabi. Adapun kalau kita berselawat maknanya kita mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Selamat. Selamat daripada huru-hara di hari akhirat lagi. Dan kita doa juga supaya Nabi ni selamat daripada huru-hara di akhirat nanti. Sebab apa? Kan Nabi tu maksum. Doa mendaki Nabi memang tak masuk neraka. Tapi nak mendoakan supaya Nabi ni dia orang yang paling memikirkan sekali tentang umat dia. Supaya hati Nabi tu tidak panggil benda gelisah dengan keadaan umat dia di hari akhirat lagi, kerana memikirkan biar Nabi tu tenang di hari akhirat itu. Tu kata ulama tentang selamat ni. Bukan makna selamat daripada api neraka. Kita etikad kita bahawa Nabi tu maksum dan selamat daripada api neraka, selamat daripada dosa-dosa. Wajib pada akal Nabi tu maksum. Wajib pada akal, bukan harus, wajib hukum dia. Selawat dan salam itu kedua-duanya di atas mereka yang ataupun di atas mereka yang memberi peringatan dengan neraka. Nabi bawa ni cerita-cerita ataupun bawa ancaman-ancaman daripada neraka, dan juga memberi khabar gembira daripada syurga. Ni dipanggil sam'iyah. Di dalam tauhid kita ada 3 peringkat. Yang pertama uluhiyah, tauhid tentang ketuhanan, sifat ketuhanan. Tu hak kita ngaji sifat 20 tu. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Sifat harus 1. Kemudian yang kedua nubuwah. Nubuwah 4 sifat tu. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat harus. Kemudian sam'iyah, perkara-perkara hak gaib ni. Hak perkara-perkara hak gaib hak Nabi cerita. Tentang syurga, neraka, hari kiamat, malaikat. Semua sekali itu termasuk dalam perkara yang bahasa dengar je. Kita bahasa dengar. Siapa man anzara tu sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, iaitu ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala para rasul. Penghulu segala para rasul. Sayyidina ni benda makna sayyidina. Nak boleh sayyidina ni ada 4 ciri. Maknanya salah satu, kalau ada salah satu dari 4 ciri ni, orang tu boleh dipanggil sayyid. Ni bukan sayyid hak Tok Said tu. Hak sayyid Tok Said tu hak tu khusus bagi orang yang berketurunan, berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan hak tu. Hak ni sayyidina sini, penghulu sini dia ulama sebut ada 4 ciri-ciri orang yang boleh kita letak sayyidina. Yang pertama man sada fi qaumihi, iaitu mereka yang mengetuai ataupun menguasai kaum pada kaumnya. Yang kedua man kasura sawaduhu, mereka yang banyak tentera dia. Maknanya kalau orang hak mengetuai kaum dia boleh panggil dia tuang. Kalau kata bahasa Melayu kita panggil tuang lah. Tuang, encik tuang lah. Ataupun yang kedua orang hak dia tu ada banyak tentera dia. Mana mengetuai tentera. Maka orang panggil, boleh juga kita panggil dia tuang. Yang ketiga orang yang menyelesaikan masalah-masalah kesempitan orang-orang lain. Mana orang ada masalah jumpa dia. Maka boleh kita panggil dia tuan. Yang keempat orang yang lembut hati dia. Mana dia tidak cepat marah. Mana ada benda-benda dia tak gaduh nak marah, relax je. Tu maka orang yang ada salah satu dari 4 ni dia boleh panggil sayyid. Tuan, bukan sayyid hak Tok Said tu, hak tu khusus bagi dia. Hak tu
Bukan Sayyid letak di nama ni. Sayyid letak di nama ni khusus pada Tok Said saja. Orang lain tak boleh. Kalau bukan keturunan Nabi, maka tidak boleh letak nama tu Sayyid tu, tak boleh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam terhimpun pak ciri ni pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan padilat selawat ni banyak dah. Padilat selawat ni banyak. Nak musim-musim Maulud ni, perbanyakkanlah kita selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak padilat selawat ni. Selawat ni antara orang panggil dia antara doa ataupun zikir yang tidak ditolak. Sekali pun dalam keadaan takabbur. Sekali pun dalam keadaan kita takabbur. Faham? Selawat apa nak tunjuk kau orang? Duk tengah jalan tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Sekali pun begitu tetap diterima. Tu selawat. Dan selawat ni pula kata ulama syekh bagi orang yang tidak ada syekh. Kalau nak jumpa, kalau kita tak ada tok guru, tok guru musyrik yang bimbing kita, maka berselawatlah banyak-banyak. Moga-moga dia dengan berkat selawat tu kita bertemu orang yang boleh bimbing kita. Tu selawat. Banyak lagi lah selawat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam itu ke atas ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Ni Tok Said ni. Iaitu orang yang berketurunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia ada 4 bani ni. Hak daripada susu galuh Nabi ni ada 4. Tapi hak 2 lagi tu dia dah ikut Nabi. Dia Bani Abdisyam rasa nama. Dan selagi tu kita dah ingat. Hak ni hak 2 lagi dah ikut Nabi. Hak 2 ni hak ikut Nabi, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hak mana hak ahli keluarga Nabi ni, ahli bait Nabi ni hak ditegah daripada mengambil zakat. Dan ada kelebihan-kelebihan dia tu. Hak ni lah. Dan setengah kata ahli ni Imam Nawawi sebut ahli ni ada beberapa peringkat. Ada beberapa makna lah, ada beberapa peringkat. Yang pertama ahli pada makam zakat dia panggil. Pada makam zakat kena pada Bani Hashim dan Bani Muttalib mana hak tak boleh terima zakat. Yang kedua pada makam pada makam puji, makam madhi, makam puji. Bila makam puji kena pada orang yang mukmin yang bertakwa. Orang yang mukmin yang taat. Maknanya kalau hak dak taat, hak asi dak termasuk. Dak panggil ahli Nabi. Yang ketiga pada makam doa. Bila pada makam doa kena kepada semua orang yang beriman, sekalipun orang yang fasik, sekalipun orang yang maksiat, ahli maksiat, kena belaka. Maka boleh tanggung dengan makna yang ketiga tu boleh. Bila tanggung dengan makna ketiga, makna selawat dan salam ni juga turun kepada semua orang. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Dan selawat dan salam itu juga ke atas sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ajma'in, kesemuanya. Sahabat-sahabat ni apa? Sahabat-sahabat ni mereka yang berjumpa, berhimpun dengan Nabi pada satu majlis, dan matinya dalam keadaan beriman. Tu baru dikira sahabat. Kalau berhimpun dan masuk Islam ketika Nabi ada dan mati dalam keadaan beriman, tu syarat untuk jadi sahabat. Kalau dia tu masuk Islam dalam masa zaman Nabi, lepas tu keluar pula waliazubillah, masuk pula, maka sudah gugur dah. Panggil dia kelebihan sahabat tu. Kelebihan sahabat. Dia kena masuk Islam dan berterusan mati dalam keadaan beriman. Baru jadi sahabat. Kalau tak masuk Islam pada zaman Nabi, tu dia tak jadi sahabat dah. Tak boleh martabat sahabat tu. Tak boleh martabat kelebihan sahabat tu.
Amma ba'du. Adapun selepas itu. Amma ba'du ni hak mula-mula sebut amma ba'du ni dikatakan ialah Sayyidina Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Amma ba'du. Adapun selepas itu, selepas mana? Selepas pada basmalah, selepas pada alhamdulillah, selepas pada selawat ke atas Nabi. Tu makna selepas itu. Kemudian apa sebut selepas itu ni? Selepas itu ni sebut sebab nak tukar daripada mukaddimah tadi kepada maksud karangan ni pula. Maka hai sekalian kekasihku. Maka kata pengarang, maka hai sekalian kekasihku. Kekasihku mana kekasihku yang mukmin itulah. Dan saudara-saudara dalam agama, saudara-saudaraku dalam agama. Maka hai sekalian orang mukmin, kekasih-kekasihku tu, dan saudara-saudaraku, saudara-saudara dalam agama. Musannaf ni syukurlah kamu. Syukurlah kamu dan terima kasih kamu akan Tuhan. Syukur makna musannaf ni nak ajak kita semua ni untuk bersyukur. Untuk bersyukur kepada Allah. Syukur tu bahasa Arab. Terima kasih tu bahasa Melayu. Itu dipanggil dan tu situ tu ataf tafsir. Terima kasih tu nak menerangkan makna syukur tu. Tafsir nak menerangkan makna syukur tu. Syukur ni benda syukur. Syukur ni pada bahasa ialah sama dengan makna puji pada istilah. Puji pada bahasa, puji kita undur balik. Puji tu alham tu pada bahasa ialah puji dengan lidah di atas kecantikan yang bahasa ikhtiari berserta membesarkan, berserta pada pihak membesarkan. Sama ada puji itu berbetulan dengan nikmat ataupun tidak. Faham? Kalau berbetulan dengan nikmat, maknanya contoh Zaid ni dia dia memuliakan kita. Zaid ni dia memuliakan kita. Oleh kerana dia memuliakan kita, kita kata Zaid itu orang yang mulia. Maka tu berbetulan dengan nikmat. Sebab Zaid itu memuliakan kita, nikmat tu boleh kita. Maka kita kata Zaid itu mulia. Adapun yang tidak berbetulan nikmat tapi dipanggil puji ke, ialah kita tengok Zaid tengah sembahyang, kita pun kata Zaid itu orang yang soleh. Padahal tak kena benda, tak kena mengena pun dengan kita. Dia sembahyang, dia boleh pahala. Kita tengok dia sembahyang, kita pun kata oh Zaid ni orang yang soleh. Maka tu dipanggil puji pada bahasa. Ada pun puji pada istilah, iaitu ialah satu perbuatan yang menunjukkan di atas membesarkan yang memberi nikmat. Membesarkan yang memberi nikmat. Sama ada nikmat itu di atas orang yang memuji ataupun kepada orang lain. Sama ada nikmat itu di atas orang yang memuji ataupun kepada orang yang lain. Sama ada perbuatan itu dengan zikir dengan lidah. Perbuatan itu dengan zikir dengan lidah ataupun kasih dengan hati ataupun perbuatan dengan anggota ni. Tu dipanggil puji pada istilah. Tu puji pada istilah. Adapun syukur tadi, syukur pada bahasa tadi sama makna dengan puji pada istilah tadi. Iaitu perbuatan yang menunjukkan di atas membesarkan yang memberi nikmat itu. Membesar memberi nikmat. Tu puji pada bahasa. Ada pun puji pada istilah. Puji pada istilah ialah melakukan seorang hamba itu akan keseluruhan barang
melakukan nak kata gini, melakukan seorang hamba itu dengan seluruh anggota badan dia akan perbuatan akan perbuatan yang menunjukkan yang membesarkan orang yang memberi nikmat itu dengan membuat perbuatan yang dicipta untuk dia. Faham tak? Macam telinga kita Tuhan cipta telinga tu untuk mendengar kebaikan, mata untuk melihat kebaikan, tangan untuk memegang benda yang baik, kaki untuk berjalan ke tempat yang baik, hati untuk fikir benda yang baik. Tu makna kalau tengok pada syukur, pada istilah, ia nak sekaligus anggota kita semua sekali ni daripada mata, telinga, tangan, kaki, hati, lidah, hidung, sekaligus tu buat perkara yang dicipta untuk dia tu. Maka setengah ulama kata tidak tergambar macam mana untuk syukur pada istilah. Dalam satu masa nak buat sekaligus benda yang baik. Dalam satu masa. Cuma Syekh Al-Malawi tak silap, dia kata satu saja gambaran yang menunjukkan syukur pada istilah, iaitu orang yang memikul mayat yang bawa kepada ke kubur. Bab pikul mayat ni pikul satu kewajipan dah. Pikul tajhizul mayit itu bawa mayat salah satu tajhizul mayit itu bawa mayat ke kubur. Yang kedua, lidah dia tu mesti zikir dah, ingat hati ingat ke mati, lidah zikir, telinga dengar zikir, mata tengok kebesaran Allah, kaki jalan ke tempat tu. Tu baru dipanggil syukur pada istilah. Satu gambaran tu ulama buat. Ada pun orang kata tak boleh nak menggambarkan tu, maka ulama kata kalau tak boleh menggambarkan, makna syukur pada istilah ni ialah muqarabah dia Allah antak budallah ka annaka tarahu tu. Maka ihsan tu. Tu baru panggil syukur pada istilah. Orang selalu duduk dalam muraqabah tu. Muraqabah, ma'iyah. Orang selalu duduk dalam muraqabah tu. Antak budallah ka annaka tarahu. Tu maqam ihsan tu. Tu baru panggil syukur pada istilah. Habis. Kemudian sini pengarang dia kata, maka hai sekalian kekasihku dan saudara-saudaraku, syukurlah kamu dan terima kasih kamu akan Tuhan. Akan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan ni Allah. Tuhan Allah. Tuhan pada uruh kita sebut, bila sebut Tuhan kena pada Allah. Kerana beberapa nikmat, kerana beberapa nikmat dan budi. Sama juga. Nikmat tu bahasa Arab, budi tu bahasa Melayu, jasa baik. Budi tu maknanya jasa baik. Atas tafsir belaka tu, yang ia Allah itu kurnia kepada kita. Yang ia Allah itu kurnia kepada kita. Iaitu nikmat dan budi itu menjadi ia Tuhan. Menjadi ia Tuhan akan kita manusia. Salah satu daripada nikmat paling besar ialah Tuhan menjadikan kita manusia. Tuhan menjadikan kita manusia. Kalau jadi kita lembu, maka lama dah kita kena sembelih. Jadi kambing ke. Tu satu nikmat paling besar, Tuhan jadikan kita manusia. Iaitu antara makhluk yang paling molek sekali. Nak banding kita dengan lembu, comel kita lah pada zahirnya. Tak ada lagi. Makna lembu lebih handsome daripada manusia. Tak ada lagi lah. Hak paling dekat pun kita, hak paling dekat pun makhluk binatang paling dekat beruk je. Beruk dengan manusia tu lebih kurang ada tangan, ada kaki, muka. Tapi semak jauh manusia pada beruk tu. Macam mana teori dia kata manusia dia beruk tu. Dia teori gini bukan dia nak dia tu bodoh sangat. Mana orang mak saleh ni, orang kafir ni, bukan dia buat teori tu untuk
Dia nak percaya, dia pun nak percaya manusia daripada beruk. Cuma apa dia nak kucar ni? Pemikiran orang Islam ni, dia nak kucar. Bukan dia pun nak percaya, logik ke manusia daripada beruk, daripada tak boleh mikir tiba-tiba jadi boleh mikir. Dia pun nak percaya sebenarnya. Cuma dia buat teori gitu. Apa? Sebab nak kucar ni pemikiran orang-orang Islam ni, supaya jadi lari sikit. Lari. Mungkin ada buah mungkin tu. Bahaya tu. Jadi gagah dah. Asal dengan yakin Nabi sebut Tuhan sebut dah. Nabi sebut Tuhan sebut bahawa manusia pertama tu Nabi Adam. Jadi yakin. Asal yakin mari buah ni jadi boleh jadi manusia daripada. Bila boleh jadi tu kalau dalam tauhid habis lah. Sebab tu dia buat teori bodoh-bodoh gitu. Bukan dia percaya sangat, dia pun cerdik juga. Cuma cara dia nak memusnahkan Islam tu. Sebab orang Islam ni dia kuat, nak ajak perang tak boleh. Macam mana dia fikir macam mana nak? Dia buat teori bodoh-bodoh gitu. Dia buat media sosial nak suruh kau hanyut tu. Bukan dia saja bukan dia mikir manusia dah beruk. Kau dokkanlah dia akak teori-teori Darwin tu. Siapa ke learning orang duk main lagi teori Darwin tu. Dia orang kafir ni dia kaji dah. Dia kaji Islam lebih pada orang Islam lagi. Dia kaji. Bahkan nak jatuhnya kerajaan Melayu, kerajaan Aceh. Rela dia tu ngucap dulu masuk Islam, belajar Quran, belajar hadis. Sapaling. Bila boleh masuk, bila orang terpengaruh dah ramai dah nak murid masuk pula dalam negara satu-satu negara. Kemudian baru dia ngaku. Boleh jatuh dah kerajaan Islam baru dia ngaku bahawa dia tu kafir. Tu. Tu orang kafir dulu. Dia buat pula puak-puak. Puak-puak pemikiran ekstrim ni. Bid'ah situ, bid'ah sini. Tu ya tu salah satu hak dia buat tu. Salah satu hak orang-orang kafir buat tu. Nak suruh jatuh Islam tu. Nak suruh orang tidak beramal dengan amalan-amalan Islam tu. Sebab orang Islam ni gagah dia beramal tu. Zikir, tarekatnya apa. Tapi orang kafir nak buat ke mana? Dia pun buat satu dia gerakan juga dalam Islam. Dia satu dari dalam. Sapal moh. Guna Quran hadis kau. Guna Quran hadis kau. Guna Quran ikut pemahaman dia. Ikut pemahaman dia. Hak mana dia nak hak mana dia nak guna dia kata sahih, hak mana dia tak mau guna dia kata maudhu' tak. Gitu je. Tu mana antara nikmat dan budi yang antara nikmat dan budi itu ialah Allah menjadikan kita manusia tu. Allah menjadikan kita manusia. Seperti mana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Serta mentaufik akan kita. Serta juga bukan jadi semata-mata manusia. Antara nikmat ni juga ialah Allah menjadikan kita itu manusia serta mentaufik. Benda taufik ni ialah khalqul qudrati taati lil abdi itu, iaitu Tuhan menciptakan kudrat bagi hamba, menciptakan kudrat untuk taat bagi hamba. Tu kalau kekuatan untuk kita melakukan taat tu dipanggil taufik. Dia hidayah lain. Hidayah ni menunjuk. Menunjuk, tak taufik lagi. Bila taufik, kita gerak ni nak pergi surga. Berasa nak pergi surga tu hidayah tu. Ada perasaan nak pergi surga. Lama tak pergi surga contoh. Tak pergi lagi. Taufik ni bila? Taufik ni apabila kaki kita gerak bagi pergi surga tu. Tu bila ada surga tu barulah kita dipanggil diberi taufik. Sebab tu kita doa biar minta dua-dua. Doa diberi hidayah dan diberi taufik. Dia lawan pada taufik ni dia panggil khizlan. Khizlan ni makna Allah
melakukan mencipta kudrat kepada orang itu untuk melakukan maksiat. Tu panggil khizlan. Orang buat maksiat tu panggil khizlan. Habis. Serta mentaufik. Serta mentaufik akan kita berpegang dengan agama Islam. Berpegang dengan yani atas agama Islam. Berpegang yani istiqamah atas agama Islam. Tu satu nikmat yang besar juga tu. Iaitu dua tu, tengok nikmat manusia. Nikmat taufik, nikmat berpegang dengan agama Islam dan memberi pula akan kita akal fikiran. Akal yang bersepakai dengan fikiran. Ada gitu. Akal fikiran ni akal yang bersepakai dengan fikiran. Makhluk yang berakal ni ada tiga je. Iaitu malaikat, jin dan manusia. Malaikat, jin dan manusia. Ada pada binatang ni dia diberi akal juga, beri akal untuk makan je. Tu binatang. Akal manusia berakal, makhluk yang berakal tiga, jin, manusia dan malaikat. Dan memberi pula akan kita akal fikiran yang boleh menjaga kita dengan dia dengan akal. Menjaga tu akan keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Dengan akal tu kita boleh jaga diri kita di dunia dan di akhirat. Sebab benda dengan akal tu lah kita boleh bezakan di antara hak mana hak dan hak mana batil. Kalau tak boleh nak beza tu maknanya supaya tak ada akal orang tu. Supaya tak ada akal. Langgar je. Hak haram pun langgar. Hak baik langgar, hak haram pun langgar. Tak ada akal tu. Tak boleh nak beza. Dan membenar ia Allah. Tengok. Dan membenar makna sini bukan membenar makna kepercayaan tu. Sini dan membenar dengan mana memberi izin. Membolehkan. Ia Allah itu mana dan memberi izin ia Allah akan kita kepada kita bahawa kita berbekal dengan beramal. Dan Tuhan tu memberi izin membenarkan kita. Membenarkan kita mana memberi izin kepada kita tu mana ni? Memberi izin akan membenar ia Allah akan kita bahawa kita berbekal. Supaya bahawa kita berbekal. Berbekal tu dia berbekal tu dengan tu dia panggil taswir, nak menggambarkan makna berbekal tu dia berbekal. Dengan beramal dan menurut akan hukum-hukum syarak. Tu makna berbekal. Berbekal tu ialah beramal dan menurut makna patuh akan hukum-hukum syarak. Mana? Dengan hukum syarak tu mana? Dengan bermacam-macam amalan. Makna berbekal kita beramal. Buat bekal kita ke di akhirat nanti. Buat bekal kita di akhirat nanti dengan beramal dan menurut akan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak. Dengan bermacam-macam amalan. Macam-macam amalan. Iaitu bermacam-macam amalan itu mengerjakan yang wajib pada syarak. Ni apa panggil bekal ni. Mengerjakan yang wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, kena pada mana? Kena pada perkara yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tinggal boleh dosa. Itu wajib pada syarak. Buat boleh pahala, tinggal boleh dosa. Bila kita buat maka boleh pahala. Pahala tu boleh buat bekal di akhirat. Tu makna dia. Dan patang. Pantang. Kalau kita bahasa Melayu pantang. Orang sunat ke, orang beranak ke tu kan dia panggil patang. Patang makan. Patang ni mana patang? Patang ni makna tahan diri. Tahan diri. Tahan diri. Tahan patang ni patang yang ikhtiari ni. Patang yang ikhtiari. Patang daripada yang ditegah, yakni daripada perkara yang ditegah. Yakni haram dan makruh. Haram dan makruh.
Benda buat apa dia letak makna patang? Dia letak perkataan patang. Patang ni. Patang. Tahu patang? Pantang. Bukan pantang tengok tu. Pantang tengok dia buat. Ni pantang menahan diri daripada melakukan. Makna sini menahan diri secara ikhtiari. Iaitu kita ingat kepada larangan Allah tu. Ingat kepada larangan Allah. Patang makan. Apa sebab kita doktor kata jangan makan, awak ni sakit sekian-sekian. Sakit benda. Benda gauk contoh. Jangan makan kambing. Jangan makan seafood. Maka kita pun balik rumah kita pun patang makan. Benda makna ingat larangan doktor tu. Ingat larangan doktor supaya jangan makan. Bukan kita tak makan sebab tak ada pitih nak beli kambing. Ada sangat kambing depan mata tapi dah oleh kerana takut doktor kata jangan makan, kan bekok kaki pula. Maka kita tak makan. Sebab tu patang. Patang tu makna kita ingat larangan. Sini makna patang daripada yang ditegah perkara yang haram, makna kita ingat larangan Allah. Kita ingat bahawa haram ni ditegah oleh Allah. Larangan daripada membuat perkara yang haram, bukan semata-mata tak buat. Bukan semata-mata tak buat, ataupun bukan tak buat kerana tak suka. Berapa dah bina arak malah aku dak sedap. Pahit-pahit kelak aku rasa. Jadi dak sedap. Bukan kerana takut pada Allah. Maka kalau tinggal kerana gitu tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Faham? Hak boleh pahala patang, makna tinggal kerana kita ingat bahawa arak itu dilarang oleh Allah. Tu baru boleh pahala. Begitu juga perkara yang makruh. Dan makruh. Habis. Dan membenar ia Allah pula beramal yang sunat-sunat bagi yang loba-loba. Dan membenarkan juga Allah memberi izin Allah itu kepada manusia ini untuk beramal yang sunat-sunat. Bagi manusia yang loba-loba, hak tamak kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Bagi orang hak nak tamak lagi nak bekal pada hari akhirat, Tuhan benar lagi buat perkara yang sunat pula. Hak buat perkara yang sunat supaya dia banyak lagi bekal di akhirat lagi. Sebab akhirat ni kita tak tahu tempat kita tak rajin. Bila tempat dah rajin biar banyak sikit bekal. Habis yang tidak manfaat. Sini tengok hak bekal cuma disebut buat yang wajib. Mana sini hasil pada berbekal itu 3 cara. Nak berbekal ni dengan 3 cara. Yang pertama buat yang wajib. Yang kedua tinggal yang haram dan makruh dengan ikhtiar. Yang ketiga ialah buat loba atas perkara yang sunat tu. Ada pun harus. Padahal hukum syarak ada 5. Harus lagi. Harus tak panggil bekal. Harus tidak panggil bekal di akhirat. Sebab harus ni buat boleh, buat pun tak boleh pahala, tak buat pun tak boleh dosa. Harus ni bekal pada dunia sementara je. Ada pun di akhirat lagi tak boleh. Tak ada benda, tak ada kira bekal di akhirat lagi benda-benda yang harus tu. Sebab dia tidak dijanjikan pahala dan tidak dijanjikan dosa juga. Habis. Sebab tu pengarang ayat D ni dia tidak sebut perkara yang harus untuk berbekal tu. Mana? Hari akhirat. Hari akhirat mana? Yang tidak manfaat padanya. Hari akhirat tu yang tidak manfaat. Sifat panggil sifat kasyifah tu. Makna hari akhirat tu hari mana? Hari yang tidak manfaat padanya pada hari akhirat itu oleh harta-harta dan anak-anak selain daripada bekal-bekal amalan-amalan yang dikerjakan di atas dunia. Hari akhirat tu hari yang tidak ada faedah dah anak-anak harta-harta kita. Kecuali bekalan-bekalan kita hak tadi hak disebut tadi tu. Perkara yang wajib, tinggal perkara yang haram atau makruh dan buat perkara yang sunat tu. Kecuali hak tu je hak jadi bekalan kita di akhirat nanti. Ada pun tidak berguna tu makna dia. Makna kita nak panggil
anak bini nak suruh doa ke kita pas mati tu tak ada faedah dah, tak boleh dah. Adapun di dunia ni kita didik anak kita jadi bekal jadi benda, tu boleh. Makna sini tidak beri manfaat ni. Makna dah, lepas mati tu baru nak panggil, nak kita tepung balik anak, nak bangun, nak khabar, nak suruh doa. Tu tak ada faedah dah, tak boleh dah. Adapun di dunia, makna didik anak tu kira bekal tu. Sebab didik anak tu wajib. Masuk dalam kategori wajib, bukan harus. Bila masuk kategori wajib, maka masuk dalam kategori bekal. Sebab tu kalau orang hok didik anak dan anak dia jadi anak yang soleh, maka direct lalu boleh pahala lepas mati pun. Habis, maka sangat sesalah dan sangat rugilah bagi mereka-mereka yang segan dan malas. Segan dan malas pun sama tu. Segan dan malas. Bukan segan makna malu ni. Segan dan malas tu makna malas. Malas. Berat. Daripada berbekal. Malas daripada berbekal. Sesalah dia lagi. Barulah nak bakit balik daripada kubur. Minta dengan malaikat nak bangun balik. Nak beramal tu. Maka tak boleh dah, sudah terlambat. Segan dan malas daripada berbekal dan beramal. Yang ialah berbekal dan beramal itu, yang ialah tu mana? Ialah tu berbekal dan beramal itu asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepada pekerjaan tu. Dia itulah hak tujuan sebenarnya kita dicipta tu. Ada pun hak selain daripada berbekal tu dan beramal, itu ialah kerja tambahan. Kita kerja cari rezeki, cari itu tu tambahan. Ada pun hak tujuan asal pekerjaan asal kita di atas muka bumi ni ialah berbekal tu, cari bekalan, iaitu hak tiga tadi tu lah. Bila sebut berbekal sini kena hak tiga tu lah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk apabila hikmah ataupun akibat daripada aku ciptakan dia tu, dia beribadat kepada aku. Dia beribadat kepada aku. Kita beribadat tu bukan boleh ke Tuhan, boleh ke kita juga, kembali pada kita. Yang sebenar berhadap kepada kita. Tu asal pekerjaan yang sebenar-benar. Ni orang tukar dah. Hak asalnya sebenarnya beribadat ni lah hak tujuan asal. Hak kerja tu ialah untuk tambahan untuk kita lakukan ibadat. Ni tukar. Jadi kerja ada masa sikit baru beribadat. Sikit lagi ada saya ngaji sehari, tapi baik pada dak ngaji langsung. Dan ada sikit lain kerja. Bukan terbalik jadi asal kita untuk beribadat, kerja untuk menguatkan kita beribadat. Sebab tu kalau kita tengok bab makan, ada berapa peringkat tu hukum makan tu. Yang pertama wajib makan untuk hidup. Yang kedua wajib juga, iaitu makan untuk melakukan ibadat yang wajib. Yang ketiga hukum makan ni wajib juga untuk melakukan untuk mencari nafkah. Hak wajib untuk mencari nafkah. Makan untuk apa? Boleh mencari nafkah yang wajib. Yang keempat, makan supaya boleh melakukan ibadat yang sunat. Lagi yang ke 8 7 sebut dalam Syekh Nawawi Bantani itu sebut dalam Maraqi Ubudiyah tu. Itu pun kemudian hendaknya saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala dan menyakur hendaknya saudara-saudaraku ketahui sampai sinilah. Hendaknya saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala dan menyakur umpama itu berat belaka-laka.
Wallahu taala a'lam. Dia tarik Ayodin ni, dia tarik suka beri nasihat ni dia cara dia karang kita dak serupa dengan tok guru lain, dak serupa dengan baba-baba lain. Baba-baba lain tu karang dengan kaedah dengan dengan cukup lekat lah. Tapi Ayodin ni dia cara dia tu dia suka dengan bagi nasihat. Sebab apa? Sebab zaman dia ketika tu orang kampung dia tu orang-orang hak keruk belaka. Hak semayang pun tak dapat 10 orang pun. Hak semayang dalam kampung dia tu. Tak dapat 10 orang. Main belaga lembu. Ada pandai baca ada benda, maka dia guna cara ni, cara nasihat ni untuk tarik orang supaya ngaji. Sebab berkat dia tu buat cara gini tu, ramai kampung dia tu jadi orang pakat-pakat ngaji belaka. Tu ayat dia sekarang tu. Moga-moga Allah memberkati beliau. Wallahu taala a'lam. Hendaknya saudara-saudaraku ketahui